Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan syukuran kita kepada Allah pada petang yang bahagia ini, pada hari Jumaat. Kita diberikan taufik dan hidayah, dapat kita datang ke masjid dan menunaikan salat fardu asar berjemaah. Dan ini adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita iman dan Islam, dan memberikan kepada kita hidayah, dan memberikan kepada kita taufik, dapat kita melaksanakan salah satu daripada perintahnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang bahagia ini, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan, menambahkan hidayah, menambahkan taufik, dan menghidupkan hati-hati kita dengan keyakinan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini sebab pengampunan bagi segala dosa yang zahir dan batin. Dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat. Amin. Hajat di dunia dan hajat di akhirat. Amin. Dan memberikan kepada kita keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Amin. Daripada segala jenis bala dan wabak, daripada segala jenis azab di dunia dan akhirat. Amin. Kita berdoa agar Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin. Dan membukakan bagi kita pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu rahmah, pintu-pintu barakah. Dan sentiasa menjadikan kita di antara mereka-mereka yang sentiasa mengingati pada waktu siang dan pada waktu malam, dalam keadaan berdiri dan duduk dan baring. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah taala kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi sebelum kita baca daripada mana kita berhenti pada pengajian kita yang lepas, biasanya apa saya buat adalah kita melakukan sedikit ulang kaji supaya kita tidak terputus. Yang dimaksudnya daripada apa yang disebutkan oleh beliau sebelum ini. Sebab kitab ini merupakan kitab yang panjang dan luas. Mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dapat kita memahaminya, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dapat kita mengamalkan apa yang kita mendengar dan mempelajari. Al-Imam Ghazali beliau sedang membicarakan tentang ilmu syariah. Ilmu syariah seperti mana kita mengatakan dia ada ilmu yang sumbernya wahyu. Maksud daripada syariah ataupun syariah, dia adalah sesuatu yang mana sumbernya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan ilmu ini terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama beliau menamakannya sebagai al-usul. Ini kita telah membicarakan. Yang kedua, pengajian kita yang lepas kita membicarakan tentang al-furu', iaitu cabang. Jadi kita ada usul dan kita ada cabang. Yang pertama adalah usul, yang kedua adalah furu', iaitu cabang. Jadi usul ada 4 perkara, ataupun terbagi kepada 4 bahagian. Kita ada Al-Quranul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma', ijtihad sahabat. 4 perkara sebutkan oleh Imam Ghazali. Manakala pada bahagian furu', cabang, dia mengatakan ada 2. Pertama sekali adalah ilmu fikih. Yang kedua adalah ilmu tasawuf, iaitu ilmu yang menerangkan tentang hal keadaan hati. Sekarang insya-Allah kita akan masuk kepada bahagian yang ketiga daripada ilmu syariah. Maka beliau menamakannya sebagai al-muqaddimat. Jadi yang pertama sekali adalah usul, kedua adalah furu', ketiga adalah muqaddimat. Apakah yang dimaksudkan dengan muqaddimat? Beliau mengatakan wadarbus salis al-muqaddimat. Bahagian yang ketiga adalah al-muqaddimat. Jadi biasanya dalam segi bahasa al-muqaddimat ini maksudnya pendahuluan. Sesuatu ilmu sebagai pendahuluan.
Apakah yang ini ilmu pendahuluan? Maka beliau mengatakan wahiyal lati tajri minhu majral alati ka ilmi al-lughati wan nahwi. Dia mengatakan ilmu pendahuluan ini dia adalah ilmu alat. Dia adalah ilmu alat. Seperti apa? Seperti ilmu bahasa. Ilmu bahasa ini dia adalah alat. Kenapa kita mengatakan alat? Sebab untuk kita memahami ilmu, kita harus memahami bahasa dulu. Cuba bayangkan satu orang nak jadi doktor, tapi dia tidak memahami bahasa. Jadi bila dia baca buku, dia tak faham. Misalnya kalau buku itu dalam bahasa Melayu, tapi dia tidak faham bahasa Melayu, maka dia tidak akan memahami kandungan ilmu dalam buku tadi. Jadi bahasa ini dia adalah sebagai alat untuk dia memahami sesuatu ilmu. Ini yang kita maksudkan ilmu alat. Jadi ilmu bahasa ini dia adalah dikirakan sebagai alat. Sama juga macam kita nak repair kereta tapi tak ada spanner. Maksud kita nak repair kereta, tetapi spanner ini membantu kita melakukan apa yang kita nak melakukan. Sama juga kalau kita nak membaca sesuatu, kita nak mendapatkan ilmu, akan tetapi kita tidak mengetahui bahasanya. Jadi bahasa di sini dia adalah alat yang mana dengannya dapat kita memahami ilmu. Itu sebab ulama kita mementingkan belajar bahasa. Bahasa penting. Jadi mungkin saya memberikan misal di Singapura ya. Kita lihat sekolah-sekolah di Singapura hari ini semua mementingkan bahasa Inggeris. Semua. Ada tak sekolah kat Singapura tak ajar Inggeris? Semua yang di sekolah mementingkan bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris ini hari ini daripada nursery dah belajar dah. A is for apple, B is for ball. Daripada kecil, umur 3 tahun sekarang dah mula belajar yang ni bahasa. Masuk kindergarten pun belajar English. Cikgu pun berbual dalam bahasa English. Apabila masuk primary 1 pun English, semua English. Belajar English, belajar grammar. Masuk secondary English, peperiksaan semua dalam bahasa English. O level English, lepas itu A level English. Lepas itu ini belajar sastra, lepas itu masuk universiti English lagi. Jadi maksudnya ditekankan bahasa. Sebab melalui bahasa kita dapat faham engineering. Melalui bahasa English kita dapat faham kedoktoran. Melalui bahasa English kita dapat memahami ilmu-ilmu yang lain, matematik dan sebagainya. Jadi bahasa English ini dia sebagai alat untuk kita memahami ilmu-ilmu yang lain. Begitu juga dalam Islam. Sekarang hari ini kita mengatakan bagaimana kita nak memahami Al-Quranul Karim. Bagaimana kita nak memahami hadis Nabi SAW. Bagaimana kita nak memahami kitab-kitab ini para ulama yang ditulis. Maka mereka menulisnya dalam bahasa Arab. Jadi penting ini kita mempelajari bahasa Arab. Itu sebab ini ulama kita mementingkan pembelajaran ilmu nahwu dan saraf, supaya kita dapat memahami Al-Quranul Karim. Dan kalau kita faham ini Al-Quran, itulah nikmat yang besar. Dan kalau kita faham hadis-hadis Nabi SAW, itulah nikmat yang besar. Jadi bahasa ini Imam Ghazali mengatakan dalam Muqaddimat, dia adalah ibarat ini alat bagi ilmu. Jadi dia nombor 3. Yang pertama sekali adalah usul, yang kedua adalah furu', yang ketiga adalah Muqaddimat. Ini juga harus ditekankan kepentingan yang mempelajari bahasa. Maka beliau mengatakan fa innahuma alatul ilmi fa innahuma alatun li ilmi kitabillah taala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti mana saya mengatakan, kenapa bahasa ini adalah alat, bahasa Arab ini? Sebab dia mengatakan dia adalah alat bagi ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dia adalah alat ini bagi ilmu Al-Quran dan juga ilmu Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laisatil lughatu wan nahwu minal ulumi syar'iyyah fi anfusihima. Jadi Imam Ghazali mengatakan ilmu bahasa ini dalam segi nahwu dan saraf ini, dia bukan ilmu syariah pada zatnya, walakin yalzamul khawd fihima bisabab syar'. Akan tetapi penting untuk kita mempelajarinya sebab dengannya kita dapat memahami ilmu syariah. Ini yang dia sedang membicarakan.
Yani sebab Al-Imam Ghazali dia sedang membicarakan tentang ilmu syariah. Jadi dia mengatakan walaupun ilmu bahasa Arab ini bukan daripada ilmu syariah, sebab ilmu syariah maksudnya daripada wahyu, akan tetapi ia membantu kita memahami ilmu syariah. Maka dia ada kait mengait dengan ilmu syariah. Iz ja'at hadhihi syari'atu bi lughatil Arab. Sebab agama Allah Subhanahu wa taala ataupun ilmu syariah ini dia datang ini kepada kita dengan bahasa Arab. Betul ke tidak? Sekarang ini kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Arab. Dia daripada Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dalam bahasa Quraisy. Yani Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang balik kepada Quraisy, kabilah Quraisy. Sebab kaum Arab ini dia punya kabilah ada berbeza-beza dia punya, apa kita mengatakan bahasa kita, telo. Sebagai misal bahasa Melayu, misalnya kalau kita pergi Kelantan, kita mungkin tak faham apa dia orang tu dia berbual kan. Saya pernah satu kali saya pergi Patani. Saya menyangkakan orang Patani semua berbual Thailand. Jadi saya pergi di masjid, saya lihat ada orang sedang memberikan syarahan. Saya pun duduk. Rupanya dia berbual ni bahasa Melayu, tetapi subhanallah susah nak faham. Saya rasa mungkin saya faham ini 30% apa yang sedang membicarakan. Rupanya ini dia berbual bahasa Kelantan. Jadi bahasa Melayu juga yang ni ada di Menetelo. Kadang-kadang kita tak faham. Kalau kita dalam bahasa kita panggil cakap, mereka kecek. Jadi orang mengata, saya dengar orang ni mengatakan, kita nak kena kecek. Saya kata, subhanallah, ini apa ini kecek? Rupanya dia yang cakap. Jadi ada banyak ini perkataan-perkataan yang berbeza. Kita pergi Indonesia, yang ini berbeza. Di sini kita mengatakan boleh, di sana mereka mengatakan bisa. Jadi kita lihat ini dalam satu bahasa ada cara yang berbeza berbual. Bahasa Arab pun begitu juga. Kita pergi Yaman, orang Yaman dengan dia punya bahasa dia. Dia kalau huruf jim, dia baca alif. Jadi pernah saya duduk di Yaman dalam kelas, guru mengatakan babul hay. Babul hay. Hay ni apa ini? Rupanya babul hajj. Yani jim yang ni dibaca alif. Kita keluar yang ni daripada kampung, ada orang pula jim yang ni dibaca ga. Siratal mustaqim. Dia pada Fatihah dia tak baca mustaqim, dia baca mustaqim. Ada orang kalau dia tak faham, dia mengatakan ini tidak sah di Fatihah. Tapi kita ada pendapat yang ini mengatakan sah. Ini kita panggil iqaf ini Arab. Jadi kita lihat ini hatta yang ini di Yaman berbeza. Kita pergi Saudi, orang Saudi pula berbual lain. Kita pergi Syam, yang ini terus yang ini berbeza. Di Iraq dan sebagainya. Jadi kalau kita biasa dengar orang Arab berbual, kita boleh tahu ni daripada Iraq, yang ini daripada Syam, yang ini daripada Mesir. Kalau Mesir, Masya Allah, Mesir paling senang sekali. Orang Mesir kalau berbual terus kita tahu daripada Mesir. Ada pepatah yang dikatakan orang Mesir ni kalau buka mulut terus khalas kita tahu. Sebab orang Mesir ni dia punya lahjah terkenal. Kita panggil lahjah. Jadi Nabi SAW pada zamannya dia Quraisy. Jadi bahasa Al-Quran bahasa Quraisy. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bila dia nak mengumpulkan Quran, apa dia buat? Sayyidina Uthman bin Affan bila dia nak mengumpulkan Quran, dia mengumpulkan Quran, orang itu syaratnya mesti Quraisy. Dia tak boleh kabilah lain. Sebab Al-Quran bahasa dia. Kalau Al-Quran yang diturunkan di Singapura, misalnya bahasa Singapura, yakni bahasa Melayu Singapura. Jadi kalau kita nak kumpulkan balik, kita nak kena panggil orang Singapura asli yang memahami bahasa itu. Jadi Nabi SAW bila mendapat wahyu dalam bahasa Arab, dan dia adalah bahasa yang di Quraisy. Jadi apabila kita nak memahami Al-Quranul Karim, kita nak kena mempelajari bahasa itu. Bila kita nak mempelajari hadis Nabi SAW, kita nak kena mempelajari bahasa itu. Ini yang kita hari ini dikenali sebagai bahasa Fusha.
Hari ini bahasa Nabi SAW dikenali sebagai bahasa Fusha. Jadi penting kita memahami bahasa supaya kita dapat memahami dia punya kandungannya. Kita kalau baca majalah misalnya, kita nak kena faham bahasa dia. Betul ke tidak? Kalau kita nak baca surat khabar, surat khabar ada bahasa dia tersendiri. Jadi orang yang biasa baca surat khabar dan bagus ini bahasanya, dia dapat faham lebih baik daripada orang yang tak biasa yang ini membaca. Jadi kita lihat di dalam Islam, Islam menekankan mempelajari bahasa Arab. Apa sebabnya? Sebab wahyu dalam bahasa Arab. Dan kita ada ilmu usulul fiqh ini yang membicarakan tentang hukum ahkam bahasa Arab dan bagaimana ulama kita mengeluarkan hukum daripada Quran dengan sunnah melalui bahasa. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Wa kullu syari'atin la tadhharu illa bi lughatin fayasiru ta'allumu tilka lughati alah. Jadi dia mengatakan tiap-tiap syariah yang diturunkan kepada anbiya dengan bahasa mereka itu sendiri. Maka mempelajari bahasa itu merupakan ilmu alat bagi memahami kandungan syariat itu. Misalnya Nabi Isa AS, kita menanyakan soalan, Nabi Isa AS apa bahasa dia? Bahasa Nabi Isa AS. Ada orang yang disalah faham, dia menyangkakan Nabi Isa AS berbual bahasa Inggeris. Salah. Sebab Nabi Isa AS dia berada di mana? Dia dilahirkan dengan di tempat yang dikenali sebagai Beit Laham. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil Beit Laham. Dalam bahasa Inggeris Bethlehem. Dia asal Beit Laham, Baitul Lahmin. Tapi dalam bahasa Inggeris Bethlehem. Dan selepas itu yang ni dia tinggal di sebuah tempat nama Nazareth. Semua ini adalah kampung Palestin. Selepas itu yang ni dia duduk di Baitul Maqdis. Sampai yang ni akhir yang ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Baitul Maqdis. Masya-Allah. Daripada Baitul Maqdis. Jadi kita menanyakan soalan, apakah bahasa Nabi Isa AS? Ada jemaah yang tahu? Kuliah macam gini pun kita boleh buat apa? Hanya menanya ya. Bahasa yang disebut diperbual ni oleh Nabi Isa AS adalah bahasa yang dikenali sebagai Aramik. Dan bahasa ini dah mati dah. Kecuali ada satu kampung di Syria masih berbual dengan bahasa ini. Baru-baru ini BBC buat dokumentari. Antum boleh lihat, ada kat YouTube. Dokumentari ini mengatakan the language which Jesus spoke. Masih ada lagi. Dia pergi yang ni dekat satu kampung atas gunung. Masya Allah. Nak cari ini satu komuniti yang masih berbual yang ni bahasa Nabi Isa AS. Jadi kitab Injil dalam bahasa apa? Yang asli. Allah Subhanahu Wa Taala apabila menurunkan kitab, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab dengan bahasa kaum. Yang ni maksudnya, kalau kita nak mengetahui, kita lihat Nabi kita SAW, dia berbual bahasa Arab, maka Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nabi Musa AS bagaimana? Nabi Musa AS berbual dalam bahasa Hebrew, maka Taurah dalam bahasa Hebrew. Nabi Isa AS berbual Aramik. Aramik ini dia adalah dialek. Dialek ini dia mixture Greek ini dengan Hebrew. Jadi dia bukan ini bahasa Hebrew yang tulen. Itu sebab ini nak terjemahkan, terjemahan hari ini susah yang ni, kita mengatakan hampir mustahil yang ni boleh mendapatkan terjemahan kitab Injil. Sebab ini asal kitab tersebut ini dalam bahasa yang ni Aramik. Mana kitab itu? Hari ini tidak wujud. Yang ada adalah terjemahan dan tulisan daripada orang yang tidak jumpa Nabi Isa AS. Itu sebab ini kita lihat ini banyak kontradiksi. Tapi subhanallah, Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi SAW dan Allah menjaga Al-Quranul Karim. Sampai hari ini tidak ada penukaran bagi Al-Quran. Dan bahasa kita tidak tukar. Bahasa Al-Quran tidak diterjemahkan. Hari ini apa yang kita baca Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Tapi hari ini kalau kita menanyakan mana kitab Taurah asli yang diturunkan kepada Nabi Musa AS jemaah sekalian, orang mengatakan tidak ada. We don't know. Mana yang ini kitab Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa AS? Tidak ada orang mengetahui.
Kalau ada pun orang tak tahu baca. Sebab bahasa Arabic ni dead language. Tak ada orang faham. Nak pergi Syria, dia dekat atas gunung juga. Kita nak tanya orang yang ni di sana yang faham. Tapi kita Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dengan bahasa Arab, dan alhamdulillah ia sampai kepada kita. Ini nikmat ke bukan nikmat? Nikmat. Cuba bayangkan kalau Al-Quran hilang, yang ada terjemahan dan kita pun tak tahu siapa yang sudah menukar ini dan itu dan sebagainya, berlaku masalah kita. Tetapi subhanallah, bila kita baca ini Al-Quranul Karim, kita lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran. Dan Allah mencabar manusia mendatangkan satu ayat daripada Al-Quran. Tak ada manusia mampu. 3 ayat, tak ada orang yang mampu. Daripada zaman Nabi SAW sampai hari ini, cabaran daripada Allah. Apa Allah mengatakan? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kamu ada syak dan wasangka terhadap Al-Quranul Karim, maka bawalah penolong-penolong kamu daripada manusia dan jin. Kita kumpulkan semua orang di dunia ini, kita bikinkan kempen mendatangkan yang ini satu surah seperti Al-Quran. Allah mengatakan kamu tidak akan melakukannya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Orang dulu tak boleh melakukannya, kamu tidak akan melakukannya. Jadi kamu tidak ada kemampuan untuk melakukannya. Sampai hari ini tak ada orang mampu. Tapi ada orang cuba. Jangan kita menanggakan tak ada orang cuba. Ada. Dia cuba, tapi dia malu jugalah. Sebab dia tahu ni kalau keluar pada public, tak boleh, tak setanding dengan Al-Quranul Karim. Jadi ini adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya menerangkan perkara ini adalah kepentingan memahami bahasa Al-Quran. Maka Al-Imam Ghazali meletakkan ini pada bahagian yang ketiga ilmu syariah, iaitu ilmu muqaddimat, alat bagi memahami wahyu. Selepas itu beliau mengatakan, wa minal alati ilmu kitabatil khat. Daripada ilmu alat juga adalah ilmu penulisan, cara menulis. Dan ini alhamdulillah yang ini kita mempelajari di sekolah-sekolah. Begitu juga yang ini kita nak kena ajarkan kepada anak-anak kita cara menulis bahasa Arab. Dan kalau anak-anak kita faham Jawi, itu lebih baik. Jawi ini adalah perkara yang penting. Walaupun dalam masyarakat kita ilmu Jawi ini sudah tidak wujud, melainkan sedikit sahaja. Tetapi di Malaysia sekarang ini mereka membangkitkan kembali ilmu Jawi. Saya dapat tahu di Johor sekarang, semua kelas-kelas agama ataupun sekolah-sekolah agama semua menggunakan Jawi sekarang. Kalau di Johor, semua sekolah agama, tidak ada pengecualian. Mereka menjadikan ini sebagai satu kewajipan. Jadi di sana semua orang yang belajar agama ini semua belajar dalam bahasa Jawi. Dan kelebihan dari Jawi ini sebab dia mengambil huruf ini bahasa Arab. Jadi orang kalau boleh baca Jawi, mudah dia baca Al-Quranul Karim dan mudah dia mempelajari bahasa Arab. Jadi orang kalau belajar Jawi, senang dia belajar bahasa Arab. Sebab dia tidak ada masalah nak tulis, dia dah faham, dia dah boleh tulis, dia dah boleh baca. Jadi bila dia belajar bahasa Arab, tidak ada masalah. Dia mampu membacanya dan mempelajarinya. Ini adalah nikmat yang besar atas orang Melayu. Kalau kita lihat orang putih tak ada Jawi. Orang putih kalau di barat, misalnya di Amerika, ada tak orang putih dalam bahasa Jawi? Tak ada. Spanish dalam bahasa Arab? Tak ada. Tapi bahasa Melayu ini adalah bahasa yang unik. Begitu juga bahasa Urdu. Bahasa Urdu ini juga, yang ini dia menggunakan abjad, ini bahasa Arab. Dan ini adalah perkara yang baik. Jadi anak-anak kita perlu mempelajari bagaimana nak membaca bahasa Arab, mempelajari bagaimana nak menulis. Ini adalah kita mengatakan muqaddimah baginya untuk mendapatkan ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. Jadi di sini Al-Imam Ghazali mengatakan, walau tasawwara istiqlal al-hifdhi bi jami'i ma yusma'u lastaghna 'anil kitabah, lakinnahu sara bi hukm al-'ajz fil ghalib daruriyan. Yani beliau mengatakan walaupun Nabi SAW ummi, tetapi bagi kita mempelajari ilmu penulisan ini adalah keperluan yang sangat penting. Sebab Nabi kita SAW ummi, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya ummi dengan hikmah. Kalau Nabi SAW tahu baca, tahu tulis, apa orang akan mengatakan?
Dia mendatangkan diri daripada dia tulis ini Al-Quran. Tapi sekarang semua orang tahu dia ummi. Jadi dia tak boleh mendatangkan ini Al-Quranul Karim. Kalau dia tidak boleh mendatangkan Al-Quran, siapa yang ajar dia? Ini pun orang Arab ini tanya juga, siapa guru dia? Tak ada orang tahu. Sebab Nabi SAW pergi gua sendiri, balik sendiri. Siapa yang ajar dia? Akhirnya mereka meyakini Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan wahyu, dan Nabi SAW ummi adalah kemuliaan baginya. Dan inilah mukjizat bagi Nabi SAW. Bagaimana seorang yang ummi, tidak tahu baca, tidak tahu menulis, dapat membaca Al-Quranul Karim. Yang orang yang tahu baca dan tahu tulis tidak dapat mendatangkannya walaupun satu ayat. Ini adalah perkara yang sangat ini luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita berhenti di sini. Bismillah, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.